Assalamualaikum. Dalam video ini kita akan bincang berkenaan dengan topik teknik pembelian menggunakan Elliott Wave dan juga Fibonacci retracement. Dalam teknik ini kita akan gabungkan dengan teknik candlestick reversal signal iaitu CRS. So kalau anda belum mahir nak kenal pasti CRS, anda boleh lihat video CRS yang sebelum ni. So CRS yang penting adalah CRS hammer hijau. Ini adalah CRS yang membeli lah, ataupun bullish engulfing, Morningstar. Okay, so jadi kena mahir 3 topik lah untuk membuat teknik pembelian kali ni. Yang pertama adalah kena pasti Elliott Wave, bagaimana kita nak label Elliott Wave, bagaimana kita nak kenal pasti Elliott Wave yang pertama terbentuk. Kemudian yang kedua, so daripada yang kedua tu bila muncul CRS pada level Fibonacci 38.6 ataupun pada level 68.2, so kita boleh buat pembelian kat situ. So teknik ini adalah teknik swing dan invest. So kita boleh jangka sebab Elliott Wave dan Fibonacci ni kita nak jangka price action yang terbentuk, rebound, harga melantun dari mana nak ke mana. So dia akan take time lah. So biasanya untuk complete wave 3 ni dia memerlukan masa 3 ke 4 bulan lah. So kadang-kadang ada juga yang sebulan 2 bulan. So bergantung kepada saham dan juga sentimen semasa. So pertama kita perlu kenal pasti apa Elliott Wave yang terkini. So jika wave 1, kita perlu tunggu wave 2 terbentuk. Wave 2 ni dia akan retrace pada level 38.2 hingga 61.8 Fibo untuk wave 1. Okay, jika wave 2 dah confirm terbentuk, kita boleh entry berdasarkan CRS atau boleh beli apabila harga breakout wave 1. So kita boleh ride the trend wave 3 dan target profit adalah 161.8 atau 261.8 wave 1. Kan tadi kita dah tarik Fibo untuk wave 1 pada wave 1. So kita target profit kita pada 161.8 ataupun 261.8 bergantung kepada keadaan semasa. So kalau FBM KLCI merah teruk sangat ataupun ada kejatuhan ekonomi, so kita perlu jual lah walaupun dapat 2 ataupun 3% kan. So kita boleh entry di wave 4 bila CRS keluar di level 38.6 hingga 61.8. So dalam Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5, peluang untuk kita entry adalah pada permulaan wave ketiga dan permulaan wave kelima lah, bila wave 4 selesai terbentuk. Wave A dan C saya tak galakkan untuk entry sebab harga sedang buat major correction. Saya takut dia tak berhenti dekat C, dia buat D, kemudian dia sambung buat E. So apa yang kita boleh buat adalah kita tunggu wave 1 terbentuk semula. So macam mana wave 1 terbentuk? Refer video Elliott Wave dan pastikan ada Marubozu, kemudian ada volume, kemudian awesome oscillator kita tu menunjukkan ke arah atas, ke arah menaik lah, daripada bawah kosong naik ke atas. So teknik entry pada wave ketiga, maksudnya permulaan wave ketiga lah. So kita kena kenal pasti wave 1 terlebih dahulu, AO menaik, volume dan juga Marubozu. Kemudian kita tunggu wave 2 terbentuk pada level 38.6, 61.8. So bila terbentuk tu, bila muncul CRS lah pada level tersebut. Awesome oscillator menunjukkan ke arah menaik dan volume mula meningkat dengan ketara. So biasanya akan muncul Marubozu
bersama dengan volume yang tinggi. Okay, so teknik basic lah yang ni. Okay, yang kedua kita boleh beli apabila harga BO puncak wave 1. So kita nak confirmkan yang wave 3 ni dah terbentuk. Kita boleh tengok bila harga dah BO wave yang pertama tadi. Jadi kita boleh write the trend untuk wave 3 sebab wave 3 ni biasanya wave yang paling panjang, volume yang tinggi. So kalau kita terlepas wave 3 ni kita akan rugi sikit lah sebab kita tak entry kan. Sepatutnya wave 3 ni dah kita entry. So target pada level 161.8 atau 261.8 atau keluar CRS sell. So maksudnya kalau tak sampai 161.8 tapi dah keluar CRS sell, anda tak nak hold saham ni terlalu lama, so kita just take the profit and kita cari saham lain lah untuk kita entry. Kemudian stop loss wajib kita letak di bawah CRS yang terbentuk tadi. So kalau CRS terbentuk pada 38.6, so stop loss kita adalah 1 bit di bawah harga terendah CRS. Okay, ini semua bergantung kepada prestasi FBM KLCI dan keadaan pasaran semasa. Sebab benchmark pasaran saham ini adalah FBM KLCI. Kalau FBM KLCI buat major correction, so kita janganlah masuk dalam pasaran kan. Okay, yang ini adalah contoh kita nak buat entry menggunakan, kita nak entry pada wave yang ketiga. So ini permulaan wave yang pertama. Okay, ada kenaikan, ada Morobozu yang BO garis resisten. Kemudian kita bila wave 1 ni terbentuk akan disusuli dengan wave 2 yang pullback. So kita boleh tarik siap-siap, ataupun bila dah keluar shooting star dekat sini kita dah boleh tarik siap-siap dah Fibo pada wave 1. So kita akan tunggu harga saham memasuki area 61.8 ke 38.2 dan kita tunggu CRS terbentuk. Macam contoh dekat sini, CRS yang terbentuk adalah CRS Morningstar. Kita boleh buat entry dekat sini dan stop loss kita adalah di bawah candle CRS Morningstar ni. Kemudian harga saham naik, kemudian turun mencecah 50%, tak sampai cut loss kita lagi. Kita boleh hold saham ni dan terus naik ke atas. Okay. So selagi dia tak jatuh bawah level 0.27 ni untuk counter Kuskapi, so kita boleh hold lah saham ni. Sebab saya nampak mungkin dia akan terus naik, mungkin dia akan terus turun. Okay, ini adalah contoh kedua counter Franken. Okay, wave 1 mula terbentuk pada level sini. Okay, ini permulaan wave 1, 2, kemudian ketiga. So kita buat pembelian dekat sini. Bila muncul doji dekat sini dan doji ni terbentuk pada 38.20, kemudian confirmation next candle. So terjadi Morningstar dekat sini. So kita boleh buat pembelian dekat sini. Dan stop loss kita adalah di bawah candle Morningstar ni. So kita write the trend sajalah. Kita boleh hold walaupun ada keluar CRS sell dekat sini, CRS shooting star, tapi kita nak hold sebab 161.8 tak sampai lagi. Ataupun kita boleh anggap yang pullback untuk wave kedua ni adalah simple. So untuk wave keempat dia mesti kompleks. So kalau kat sini dah simple, kat sini pun agak simple. So belum complete lagi lah wave 3, so kita boleh hold sampai ke atas. Dan untuk tentukan wave 1 ni kita perlu tengoklah indikator AO, Awesome Oscillator ni. So dia mesti naik daripada bawah level 0 ke atas
So itu menunjukkan yang wave 1 dah terbentuk. Okay. Okay, ini untuk DNO Green, teknologi seberhad. Okay. So macam mana nak tentukan wave 1? So kita tengok dekat AO, daripada bawah kosong naik ke atas, kemudian ada volume yang terbentuk, kemudian ada Marubozu. So kita tandaikan sebagai wave 1. So bila wave kedua dah terbentuk dan kita dah tarik Fibonacci, so kita tunggulah CRS muncul pada level Fibonacci ni. Kalau contoh dekat sini terbentuk bullish engulfing. Tapi dekat sini harga saham turun, kemudian cecah 38.20%, kemudian naik balik. So, kalau ikut teknik yang saya gunakan, kita perlu tunggu harga saham close baru kita boleh buat cut loss kan. So untuk hari ni harga saham turun, kemudian naik balik, so kita tak perlu cut loss lagi lah, sebab tak complete lagi untuk satu hari. So kita hold. So harga saham terus naik buat wave yang ketiga. Okay, so untuk wave yang kedua ni saya nampak agak simple. So wave yang keempat mesti wave yang kompleks. So maksudnya mesti banyak zigzag lah dalam tu. Sebenarnya ada 1, 2, 3. So ada zigzag sebelum dia sambung ke wave yang kelima. Okay. Okay, so cara untuk teknik entry untuk wave yang kelima. So kita kenal pasti wave yang ketiga. AO mesti menaik paling tinggi, volume pun paling tinggi. So tunggu wave 4 terbentuk pada level 38.6 ataupun 61.8 wave 3. So maksudnya kita perlu tarik Fibo pada wave ketiga. Untuk wave yang kedua tadi, kita tarik Fibo pada wave yang pertama, yang 1. So untuk wave yang keempat pullback, kita perlu tarik Fibo pada wave yang ketiga. So kita tunggu CRS keluar pada level 38.6 ataupun 61.8. Okay, so bila ada CRS yang keluar, kita dah boleh buat pembelian. Kemudian target profit pada highest wave yang ketiga. So kalau kita nak hold lebih sikit pun boleh lah, tak perlulah target terlalu tinggi. Sebab wave yang kelima ni adalah wave terakhir dalam kitaran 1, 2, 3, 4, 5. Dan wave yang kelima ni tak boleh lebih panjang daripada wave yang ketiga. Dia akan lebih kurang panjang dengan wave yang pertama. So janganlah hold. Stop loss wajib letak di bawah CRS. Dan teknik ni juga bergantung kepada prestasi FBM KSCI dan keadaan pasaran. Masalah kalau pasaran merah, foreign fund keluar, market tak cantik, so kita jangan entry. Okay, ini adalah contoh DNO Green. Tadi kita bincang pasal pembelian pada wave yang ketiga. Okay, wave kedua buat pullback. Dan muncul CRS, kita buat pembelian pada wave yang ketiga. Kemudian bila wave keempat mula buat pullback, so kita tarik siap-siap daripada wave permulaan wave ketiga sampai ke puncak wave ketiga, tarik Fibo. So kita tunggu CRS keluar pada level-level ni 61.8, 50 ataupun 38.2 ni. So kalau contoh dekat sini wave keempat ni CRS terbentuk pada 61.8, so kita boleh buat pembelian kat sini. So kalau buat, so lepas tu harga turun sikit, kemudian dia terus naik. So target profit kita adalah pada highest wave ketiga. So kalau kita nak hold sikit lagi pun boleh, tapi janganlah target sampai melebihi wave ketiga, sebab panjang wave 1 ni mestilah lebih kurang panjang wave kelima. Dia tak boleh lebih panjang daripada wave yang ketiga. Alright. So untuk target profit, saya tandakan pada garis merah ni. Okay, ini contoh Inari. Kita nak buat pembelian pada wave yang keempat. Okay. So untuk wave yang keempat ini, bila kita tarik Fibo, CRS tak terbentuk pada 61.8. So dia terbentuk pada 78.6. Jadi kita boleh tambahlah satu lagi level pada Fibo kita 78.6. So dia
terbentuk pada level 61.8 hingga 78.6. So consider boleh belilah dekat sini. Jadi kita punya stop loss di bawah CRS. Okay. So target profit kita adalah pada garis tertinggi wave ketiga, ataupun kita boleh hold lagi, boleh tambah lagi sikit lah, tapi janganlah terlalu tinggi sangat. So yang terbaik adalah jual apabila sampai pada highest wave ketiga. Okay. So jadi dalam trading plan kita kena mention beberapa perkara. Yang pertama adalah entry price, berapa harga yang kita beli. Kemudian kita kena cari sebab kita entry, sama ada dia ada muncul CRS, kemudian CRS tu muncul di level berapa, and then wave ke berapa kita entry tu, sama ada kita entry wave yang ketiga ataupun yang kelima. Kalau yang ketiga kita boleh target pada 161.8, kalau yang kelima kita boleh target pada highest yang ketiga, pada highest wave yang ketiga. Okay, so untuk target profit. Dan jangan lupa untuk kita masukkan stop loss lah. Stop loss ni mesti letak di bawah CRS, ataupun kalau anda boleh tanggung risk, nak tanggung risk yang lebih besar sikit, boleh letak di bawah HL yang sebelum CRS tu. Okay, so nasihat saya, buat paper trade dulu untuk teknik yang saya share ni. Buat kajian ataupun buat backtest 20 ke 50 saham sebelum kita beli secara real trade. Sebab kitaran ini akan terjadi pada kebanyakan saham. So kalau anda terlepas saham ini sebab anda tak yakin, belum yakin lagi dengan apa yang anda belajar, so anda jangan beli lagi lah, buat paper trade dah lebih dulu. Contohnya kita belajar di universiti, kita perlukan 4 tahun untuk complete. So dia ada stage by stage, kita tak boleh belajar ilmu 4 tahun dalam masa 1 bulan. So nanti kita tak boleh nak capai saya cemerlang lah, sebab terlalu banyak benda yang masuk dalam kepala kan. So dia memerlukan 4 tahun untuk complete, untuk kita dapat degree. Sama juga dengan saham, kita perlukan masa. Macam sebelum ni kita belajar ilmu price action yang basic, ilmu candlestick, ilmu HL, LH. Kemudian saya upgrade kepada ilmu Elliott Wave dan juga Fibonacci. So taklah terlalu berat sangat kepala tu untuk kita serap ilmu ni, sebab kita dah mahir ilmu yang mudah. So ilmu yang upgrade sikit tu kita boleh serap lah, sedikit demi sedikit. Okay, ada satu cara untuk kita nak shortcut. So nak shortcut adalah kita perlu buat paper trade kepada banyak saham. Lagi banyak saham yang kita buat analisis, lagi banyak saham yang kita buat paper trade, lagi cepat kita akan belajar, lagi pantas kita akan ingat. So lagi insyaAllah lagi padulah kita punya profit tu nanti. Okay, so setakat ni saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tanya dalam grup. Kalau ada buat analisis, boleh post ke dalam grup. So ambil masa untuk hadam semua teknik yang saya share. Yang penting tu jangan putus asa, kena rajin. Setiap malam buat analisis sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 saham selama 1 jam. Dan tingkatkan bilangan saham yang kita boleh buat analisis tu. Kata minggu ni kita buat 3 saham, minggu depan make sure kita boleh buat 5 saham dalam masa 1 jam. So sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang mungkin. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.